السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Rabbi syarah li sadri, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini, wa yassir li amri, dan permudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku, yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Allahumma faqihna fid din, ya Allah, kurniakan kepada kami kefahaman tentang agama. Wa 'allimna ta'wil, dan ajarkanlah kepada kami kefahaman mengenai Al-Quran. Wahdinas siratal mustaqim, dan tunjukkan kepada kami jalan Engkau, jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari, sahabat sahabiah, muslimin muslimat, mudah-mudahan kita semua pada malam ini dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tajuk kita pada malam ini ialah berkenaan dengan bagaimana scammer bertaubat. Scammer maksudnya orang yang melakukan penipuan, penipu, orang yang menipu orang. Scammer ni pada zaman kita ni contohnya sama ada dia sendiri ataupun dia menggunakan perantaraan, dia menyamar sebagai pihak berkuasa, sebagai contoh kan? Dia menyamar sebagai pihak berkuasa. Dia kata ni panggilan dari mahkamah ataupun daripada PDRM, Polis Diraja Malaysia, ataupun dari custom, macam-macam lah, immigration kan, income tax, lembaga asing dalam negeri, macam-macam. Lepas tu dia ugut, diancam, ada tunggakan teks cukai yang belum bayar lah, ada perintah mahkamah, macam-macam, ada kena blacklist, nara hitam, polis narkotik cari, macam-macam. Dia ugut, dia gempak, menyebabkan mangsa ni takut. Dan sebagaimana yang kita tahu, kemudiannya mangsa transfer kan, buat pindahan wang, ada yang puluh ribu, ada yang ratus ribu dan sebagainya. Jadi scammer ni macam-macam yang ada dalam negara kita sekarang. Ada scammer yang melibatkan urus niaga kad kredit. Dia tipu dengan menggunakan kad kredit. Satu lagi yang kita sebut tadi, menggunakan panggilan telefon. Dia kata ada tunggakan bil telefon tak bayar. Maka kalau nak berurusan tekan 0, tekan 9, macam-macam lah. Lepas tu bila kita tekan, nanti adalah helah yang dia buat. Selain daripada itu, penipuan melibatkan pinjaman bank. Lagi penipuan melibatkan apa ni, kita kata alung. Banyaklah bentuk penipuan, investment, pelaburan dan sebagainya, tapi sebenarnya benda tu tak ada apa-apa. Dia janji kosong, dia janji ada berapa persen profit, ada bonus, macam-macam. Tapi lepas tu bila kita bagi duit kepada dia 10,000 ke 20,000, dia hilang. Maka yang terlibat dalam benda-benda macam ni
Ada orang yang beragama Islam, ada orang yang bukan beragama Islam, ada bangsa Melayu, ada yang bukan bangsa Melayu. Tetapi kita malam ni tuan-tuan, kita tujukan khas untuk kita yang beragama Islam. Sebab kita orang Islam, antara akidah kita, keyakinan kita ialah kita mati. Bila kita mati, kita melangkah masuk ke alam barzakh. Dan kita nak make sure, kita nak pastikan perjalanan kita di alam yang satu lagi adalah perjalanan yang selamat. Sebagaimana atas dunia kita mahu selamat, atas dunia kita nak bahagia, kita nak gembira, maka di hari akhirat lebih-lebih lagi kita mahu perjalanan kita selamat, menggembirakan, bahagia. Dan akhir sekali ada istana, ada kediaman dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Maka sebab tu kita pada malam ni kita nak bincang, bagi sesiapa yang pernah terlibat menipu orang ataupun pernah terlibat buat zalim dekat orang. Mungkin kita pernah buat naya dekat adik-beradik kita sendiri. Kita ambil harta dia secara zalim. Kita ambil duit adik-beradik kita secara zalim. Mungkin. Mungkin juga melibatkan kezaliman yang kita buat kepada kawan kita. Ataupun kepada orang yang kita tak kenal. Maka pada malam ni, kita nak tengok tuan-tuan sekalian, kenapa perlunya scammer ataupun orang yang melakukan penipuan ini, dia perlu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mulakan dengan hadis dalam Sahih Imam Muslim. Hadis ni hadis Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, yang mana Ali bin Abi Talib menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la'anallah, Allah Taala melaknat. Allah Ta'ala melaknat. Allah Ta'ala laknat siapa? Man dhabaha li ghairillah, orang yang menyembelih, dia buat korban untuk selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ni orang hak berjudi, orang yang adalah dia buat upacara-upacara yang mengarut. Saya dah ingat dulu yang mengarut, yang khurafat ni, kita duk ingat cerita khurafat tidak khurafat ni orang Melayu, orang Islam je dia ada cerita-cerita lagu ni. Rupa-rupanya tuan-tuan, masa pejabat saya di Taman Selat, saya jumpa satu orang Cina. Orang Cina ni dia tengok kereta saya. Masa tu kereta saya nombor plate dia 4444 4444 4444. Cina ni kata dekat saya, you punya number cantik ah, dia kata. Cina tu kata, you punya number ni cantik ah. Kita tuan-tuan, kita duk biasa duk handle case accident, kan, case kemalangan bagi pihak plaintiff. Jadi kita tahulah cerita Cina, dia tak suka nombor 4. Nombor 4 ni dia memang cukup tak suka. Sebab tu tuan-tuan tengok developer Cina pun, kan, developer Cina pun, hatta elevator, lift tu pun tak ada nombor 4. 1, 2, kan, 3, nombor 4 tu tak ada, kan, nombor 4 tak ada. Alamat rumah nombor 4 tak ada. Jadi saya pun pelik lah, pasal apa Cina ni, dia perli aku apa, kan, dia perli aku ni. Saya kata, alah tokey, you jangan duk perli-perli macam tu. Saya tahulah Cina tak suka nombor 4. Saya kata kat dia. Dia kata, siapa cakap? Cina tu kata, siapa cakap? Saya kata, buat banyak lawyer-lawyer Cina yang kita duk berkawan, kita tahulah memang lawyer Cina apa ni, kawan-kawan saya yang Cina tak suka nombor 4. Dia kata salah, dia kata, bukan macam tu. Dia pun tunjuk dekat saya satu Cina di Taman Selat yang kereta dia nombor 4. Dia kata, cuba you tengok. Pasal apa dia Cina tapi dia pakai nombor 4? Saya kata, betul juga ah, macam mana dia Cina tapi dia pakai nombor 4? Ini saya nak bagi tahu. Dia kata, Cina ni cerita kat saya,
Dia kata yang tak suka nombor 4 ni, Cina hak kaki judi je, dia kata. Cina hak kaki judi, hak percaya benda mengarut. Cina yang dia kata yang educated, yang boleh fikir dengan betul, dia kata nombor 4, nombor apa sekalipun tak ada kaitan. Orang tu bertuah ke, malang ke, sial ke, apa ke, tak ada kaitan nombor-nombor ni. Cina tu kata kat saya. Saya kata, oh ada juga kan orang Cina yang tak percaya kaitan nombor-nombor ni. Dan dia kaitkan yang percaya pada nombor ni dengan benda-benda amalan kepercayaan khurafat. Maknanya ada juga Cina yang tak percaya, ada Cina yang percaya, dan itu dianggap sebagai khurafat. Baik. Jadi dalam hadis ni, nombor satunya orang yang buat korban. Dia menyembelih binatang untuk benda-benda syirik, benda khurafat, amalan khurafat. Dia bukan korban untuk Allah, tapi korban dalam upacara syirik. Dia mensyirikkan Allah Ta'ala. Ini nombor satu. Orang ni dia mendapat laknat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nombor dua, Nabi kata wa la'anallah, Allah Ta'ala melaknat man awa muhdisan, orang yang melindungi pelaku maksiat. Nombor dua, siapa yang jadi protector, pelindung, dia jadi toke, dia yang duk lindungi benda-benda yang berdosa ni, benda-benda yang Allah Ta'ala murka, dia yang jadi toke, dia yang jadi ketua, maka orang tu Allah Ta'ala laknat dia. Kita jahat tuan-tuan, tapi kita ada bos yang duk jaga kita supaya kita jadi jahat. Bos kita tu dilaknat oleh Allah. Kita ada buat benda-benda buruk, tapi ada orang yang menaungi kita. Maka yang menaungi kita tu, yang menggalakkan kita buat benda berdosa itu, dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini sebab tu kita, tuan-tuan sekalian, dosa ni kita tak boleh lari. Kita ada dosa. Saya ada dosa banyak kan. Tuan-tuan, puan-puan juga, kita ada dosa banyak, tuan-tuan. Nak kata kita tak ada dosa, yang tu mustahil. Yang tidak berdosa hanyalah Nabi kan, maksum. Kita yang biasa, orang biasa ni kita banyak dosa. Tapi biarlah dosa kita tu macam dosa, macam kesalahan Nabi Adam alaihi salam. Wa asa Adam rabbah fanasiya wa lam najid lahu azma. Telah derhaka Adam alaihi salam akan Tuhan dia. Fanasiya, dia dalam keadaan lupa, dia lalai. Wa lam najid lahu azma, dia tidak ada keazaman yang kuat untuk menentang Tuhan. Kita kalau boleh, dosa kita ni bukan dosa kita nak pertahan benda jahat kita buat, jangan. Orang tegur kita, orang nasihat kita, kita akui itu dosa yang kita buat. Itu yang bagus. Tapi kalau kita nak tegak benang basah, kita nak pertahan kemungkaran yang kita buat, kita nak teruskan juga maksiat kemungkaran yang kita lakukan, kita bimbang. Jadi macam iblis. Na'udzubillah min zalik. Tak mau macam iblis, kita nak jadi macam Nabi Adam alaihi salam. Buat dalam keadaan terleka, lalai, terlupa. Yang tu tak apa. Kita ingat balik, atau bila orang nasihat kita, minta ampun kepada Allah. Itu mudah untuk Allah Ta'ala ampun bagi kita. Yang ketiganya, Nabi kata wala'anallah. Siapa dia? Man la'ana walidayh wala'anallah man ghayyaral manar. Yang ketiga, Allah melaknat orang yang melaknat orang tua dia. Kan? Siapa yang melaknat orang tua dia? Iaitu orang yang buat benda yang menyebabkan orang cela ibu bapa dia, menyebabkan orang kutuk mak ayah dia. Maka itu
yang dikatakan Allah Ta'ala laknat sesiapa yang menyebabkan mak ayah dia dilaknat, dicela oleh orang. Yang keempat, yang ada kaitan dengan tajuk kita ini, ialah Allah Ta'ala melaknat sesiapa yang man ghayyaral manar, orang yang mengubah border, sempadan, tanda-tanda dekat tanah tu, batu kan? Tu tanah orang, ni tanah kita, kita alih batu, ambil tanah orang. Dalam hutan pihak-pihak berkuasa bagi dah setakat mana tak, kita alih, kita nak lagi banyak, kita ambil dengan cara haram, melanggar undang-undang, melanggar hukum syarak. Maka orang yang alih tanda-tanda sempadan, dia besarkan hak dia dengan cara yang haram, dia ambil hak orang dengan cara yang haram, maka orang ni dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu tuan-tuan, bila kita dengar perkataan laknat, kita takut. Laknat bukan benda kecil, bukan benda yang kita boleh buat main-main. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri menyatakan bahawa ini adalah golongan yang dilaknat oleh Allah, kena ada rasa takut dalam diri kita, sebab kita ambil hak orang. Hak orang tu hak siapa? Mungkin hak adik-beradik kita sendiri, mungkin hak kawan kita, sebab kawan kita jenis betul bendul, dia percaya kat kita, dia trust dekat kita, dengan sebab dia percaya kat kita, dia tak check sebab dia percaya kat kita, maka kita ambil dengan cara yang batil, dengan cara yang tak betul. Ataupun apa sahaja benda yang kita buat, kita ambil hak orang, maka itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab itu kita kena taubat, kan? Kita kena taubat. Jangan buatlah benda-benda yang macam ni, kan? Umur kita ni tuan-tuan, mungkin setakat hari ni, mungkin setakat minggu depan, kita tak tahu. Mungkin ada 2-3 tahun lagi, ataupun mungkin panjang lagi 20 tahun lagi, 30 tahun. Hanya Allah Ta'ala sahaja yang maha mengetahui ajal kita tu bila. Maka sebelum datang ajal kita, ada keperluan untuk kita bertaubat. Maka bila kita nak bertaubat, scammer ni tuan-tuan, orang yang menipu ni, dia bukan taubat biasa. Dia bukan boleh taubat biasa. Dia ada taubat yang kena betul, ikut sebagaimana kesalahan yang dia buat. Kita kena tengok, kesalahan macam ni, taubat dia macam mana. Kesalahan lagu lain, taubat dia lagu lain. Kita nak kena tahu, supaya bila kita taubat kita benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, apa beza tuan-tuan sekalian? Apa beza taubat scammer dengan taubat pendosa-pendosa lain? Apa beza? Baik, scammer ni tuan-tuan, masalah dia apa? Scammer ni masalah dia makan harta secara haram. Lepas tu pula dia latih keldai account hak tumpang. Dia ada orang-orang dia nak tumpang account. Tu tak cerita lagi hak dia duk bela orang tu, bela pegawai ni, bela pengarah tu, bela orang tu orang ni. Banyak benda yang dia buat, menyebabkan scammer ni bila dia nak taubat, dia ada syarat-syarat dia yang tertentu. Yang pertama, kita kena tahu harta haram yang seseorang tu ambil, atau dia makan, atau dia guna, atau dia manfaatkan. Harta haram ni tuan-tuan, dia bukan saja salah sebab kita makan. Kita tak makan pun, tapi kita guna dia, haram juga. Harta haram, kita tak makan, kita buat rumah, itu dikira makan juga. Harta haram, kita tak makan, tapi kita melancung, haram juga. Harta haram, kita tak makan,
tapi kita buat beli aksesori kereta, haram juga, dikira makan. Al-intifa', kita memanfaatkan satu-satu benda tu, dia termasuk dalam pengertian al-akl, makan. Jadi kita guna, dia termasuk kira makan juga, yang dilarang oleh agama. Jadi harta haram ni kita kena tengok haram dia macam mana. Para fuqaha, kan, para ulama, dia bahagikan harta haram ni dua. Ada dua pembahagian harta haram. Satu, harta haram yang kita dapat yang mana saling reda meredai antara satu sama lain. Maknanya tidak melibatkan kita buat naya pada orang. Kita tak tipu orang. Kita tak tipu, tapi berdosa juga. Harta tu dikira haram juga. Contoh apa dia? Contohnya ialah jual beli arak, minuman keras. Tu reda meredai. Kita beli, kita jual. Kita beli, orang tu jual. Kita jual, orang tu beli. Saling reda meredai. 2 botol arak, tuak, samsu ke apa ke, benda haram. Dadah dan sebagainya, benda haram. Harga berapa? RM500. Kita dapat barang, duit 500, kita bagi dekat kawan tu. Halal lah? Halal. Adakah akad lagu tu? Tak ada kot kan. Bila beli arak ni tak ada kot kan. Halal? Tak ada. Biasa tak ada lah. Yang tu. Yang halal ni kita beli dekat, beli ikan, beli sayur, beli barang lain. Yang tu adalah halal apa semua. Baik. Beli arak, jual beli arak. Saling reda meredai, tapi dia haram. Taubat yang tu, dia tak perlu kita minta maaf dengan dia. Tak perlu. Sebab saling reda meredai, tapi arak tetap haram. Maka yang ni taubat hanya dengan Allah. Taubat jual beli arak, dia tak melibatkan manusia. Walaupun terlibat dengan manusia, tapi sebab saling reda meredai. Tak perlu kita taubat dengan cara pergi jumpa dengan penjual arak atau pembeli arak. Saya minta maaf lah, hak apa saya buat selama ni. Tak payah. Sebab tu saling reda meredai. Satu lagi contoh transaction yang saling reda meredai, na'udzubillah, tapi saya bagi contoh, sekadar contoh. Kita melanggani pelacur, na'udzubillah, sekadar contoh. Dia datang layan kita, kita bayar untuk malam tu 500. Pasal apa 500? Untuk kita boleh bersama dengan dia, dia urut kita apa semua, dia layan kita pergi makan ke apa ke, harga dia 500. Dia layan kita, kita dapat servis dia, kita bagi 500. Saling reda meredai. Kita seronok, dia pun seronok. Kita seronok dapat layanan dia, dia seronok dapat duit kita. Kita pun taubat, kita insaf, kita tak mau buat dah benda-benda macam tu. Kita taubat kepada Allah. Adakah wajib kita pergi jumpa dengan pelacur tu, minta maaf dengan dia? Tak wajib. Tak ada kaitan pun dengan dia. Hanya kita dengan Allah. Sebab transaction itu saling reda meredai, sama-sama suka dan sama-sama suka. Itu contoh. Riba sama juga, riba apa semua saling reda meredai. Tak perlu kita minta maaf dengan dia. Tapi yang kita bincang malam ni, scammer, tipu orang. Kita ambil duit orang, kita tipu dia. Dia bagi duit kepada kita. Atas kepercayaan, kita akan invest duit tu sebagai contoh. 20,000. Kita pun lari. Dapat duit 20,000, kita bawa lari. Dia rugi. Maka bila kita nak bertaubat kepada Allah Ta'ala, tak boleh bertaubat hanya dengan Allah. Kena pergi cari mangsa kita, minta maaf dengan dia. Ganti balik, compensate kerugian yang dia alami. Berapa banyak dia rugi, kena ganti balik. Wajib ganti balik. Yang duk tipu, kata saya polis, dia pun peras ugut orang tu. Padahal kita bukan polis, kita orang awam. Kita menyamar sebagai polis. Kawan tu bagi dekat kita 10,000. Kita pun selepas 20 tahun, dah tua dah, insaf. Kena cari balik orang tu.
Jadi ini yang dibincangkan oleh para ulama tentang bagaimana cara taubat scammer, orang yang melakukan penipuan. Dia buat anaya kepada orang lain. Tak kiralah orang lain tu siapa, adik-beradik dia sendiri ke, jiran dia ke, kawan dia ke, orang asing yang dia tak kenal ke, tak kira. Maka wajib kita cari orang tu, compensate dia. Antara apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, contohnya tuan-tuan dalam Sahih Bukhari. Hadis dalam Sahih Bukhari. Hadis ni hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanat lahu mazlamatun li ahadin min 'irdihi aw shay'in falyatahallalhu minhu al-yawm qabla an la yakuna dinarun wala dirham. In kana lahu 'amalun salih ukhidha minhu biqadri mazlamatih wa in lam takul lahu hasanat ukhidha min sayyiati sahibihi fahumila alaih." Nabi kata apa? Nabi kata sesiapa yang pernah buat jahat kepada orang lain, dia buat zalim kepada orang lain. Buat zalim yang macam mana? Nabi kata sama ada berkaitan dengan kehormatan dia ataupun benda lain, isu lain. Maka Nabi kata segeralah minta maaf dengan dia. Cari dia, minta maaf dengan dia, sebelum dinar atau dirham tidak berlaku. Sementara boleh settle cepat-cepat. Sementara boleh bayar duit, bayar cepat-cepat. Takut sampai masa nak compensate dah tak boleh, tu naya. Maksudnya bila dah mati, duk di alam barzakh, hak tu naya. Sebelum masuk alam barzakh, sebelum mati, baik settle cepat-cepat. Baik kita settle cepat-cepat. Tak kira melibatkan duit ke, melibatkan tanah ke, melibatkan maruah dia ke apa ke, settle cepat-cepat. Dan Nabi kata, bila dah sampai hari akhirat, cerita dia lagu lain dah. Tak ada dah cerita duit-duit ni, tak ada cerita dah. Nak ganti dengan tanah pun tak boleh dah, nak ganti dengan rumah pun tak boleh dah, nak ganti dengan kebun ke apa dah tak boleh dah masa tu. Nabi kata sebab apa? Sebab bila dah masuk alam akhirat, cerita dia ialah kalau dia ada amal soleh, dia ada pahala, maka Allah Ta'ala ambil pahala dia bagi dekat mangsa dia. Atau yang kata jadi bankrupt tu hak tu. Kita duk buat baik selama ni tuan-tuan, pasal apa yang kita duk buat baik selama ni? Bukankah sebab kita nak pahala, supaya Allah Ta'ala kasih kepada kita, supaya kita dapat syurga daripada Allah, supaya mengelak daripada azab neraka. Tiba-tiba pahala tu Allah Ta'ala ambil bagi dekat mangsa kita. Sebab apa? Sebab masa tu duit, dinar, dirham, ringgit, US dollar tak ada dah, tak ada peranan dah. Sebelum sampai ke peringkat itu, sementara boleh lagi menggunakan duit ringgit, guna duit ringgit, compensate, bayar. Kita penanya dia berapa? 10,000, bagi balik 10,000. Ada orang duk cerita, dia kata, saya duit tak ada, tapi rumah, takkan nak jual rumah. Dia kata takkan nak jual rumah. Tuan-tuan, atas dunia kita kata takkan nak jual rumah, akhirat nanti. Jadi sementara belum mati, fikir habis-habis. Nak jual rumah ke, nak jual kebun ke, apa yang ada, fikir habis-habis. Sebab dalam tanah, bila kita dah duduk dalam tanah, cerita nak ganti dengan duit tak ada dah. Itu bahaya dia. Maka jikalau dia tidak ada amal soleh,
pahala tak ada, ataupun dah habis dah pahala dia, maka diambil dosa mangsa dia lalu dilemparkan kepada dia. Dosa tu ambil daripada mangsa dia adalah dosa-dosa mangsa dia tadi, ambil dosa mangsa dia, Nabi menggunakan istilah dilemparkan kepada dia. Nah, ambil. Masa tu tuan-tuan, kita ni dah lah dosa banyak, nak tanggung dosa mangsa kita pula. Sebab tu sementara kita ada peluang ni, ambillah peluang ni. Nabi SAW pernah menceritakan tentang orang yang bankrupt di hari akhirat. Berjumpa dengan Allah, pahala ni macam-macam duk ada. Pahala macam-macam ada. Pahala semayang, pahala puasa, pahala berjihad, pahala sedekah, duk jamu orang, kenduri apa semua. Pahala ni macam-macam ada pahala. Baca Quran dan sebagainya. Tapi masalah orang yang bankrupt ni, masa dia atas dunia, dia suka buat zalim pada orang. Suka buat zalim pada orang. Kadang-kadang kita tak faham tuan-tuan. Orang masjid tapi tipu orang. Lebay, pakai kopiah, pakai serban, tapi buat penaya orang. Kita tak faham. Ni, dalam 2-3 hari ni duk cerita pasal satu syekh tarikat. Dia ni anak kepada syekh tarikat yang besar lah, saya tak mau sebut nama. Tapi dalam fatwa negara kita, tarikat tu memang diharamkan, tarikat yang sesat. Maka duk heboh beberapa hari ni pasal kesesatan tarikat tu. Orang pakai viral gambar anak syekh tu. Syekh tu dah mati dah. Syekh tarikat ni sudah meninggal dunia. Anak dia jadi syekh, jadi ketua lah tarikat tu. Orang duk sebar tunjuk gambar anak dia dengan serbannya, dengan jubahnya, pakaian syekhnya, tapi suka duk ambil gambar dengan perempuan-perempuan seksi. Perempuan pakai baju tuan-tuan, dada ni separuh. Dada ni separuh. Kita nak tengok gambar syekh tu dengan perempuan dekat handphone kita pun kena paling kanan kiri. Takut bini kita melintas ke belakang ke apa, kawan kita tengok ke, malu. Kita hak tengok gambar dia pun malu rasa. Orang kata apa, ustaz duk tengok gambar perempuan, kita malu tengok. Tapi ni contoh. Kita orang masjid, kita ahli zikir, konon-kononnya. Tapi kita ni kalau dengan perempuan, tu dia kanan kiri, 3-4 orang belah kanan, 3-4 orang belah kiri, pakai seksi, menonjolkan payudara dan sebagainya. Ini contoh benda yang menakutkan kita, yang dilakukan oleh orang yang nampaknya macam lebay, macam alim, macam reti agama, macam orang baik, tapi dia buat benda-benda yang tertentu. Maka apa yang disebut dalam hadis dalam Musnad Imam Ahmad dan Sahih Muslim, Nabi menceritakan bagaimana orang ni dia caci orang, dia buat fitnah pada orang, tuduh orang tu, kutuk orang ni, ambil harta orang, dan macam-macam kezaliman yang dia buat sesama manusia, menyebabkan pahala dia diambil sampai habis pahala dia, dan dosa mangsa dia dilemparkan kepada dia satu persatu. Ambil satu, lempar kat dia satu. Ambil satu, lempar kat dia satu. Sehingga akhirnya dia dilemparkan ke dalam neraka oleh Allah. Na'udzubillah min zalik. Ini contoh kan? Ini contoh tuan-tuan sekalian, benda yang diberi amaran oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu dalam hadis lain Nabi sebut alal yadi ma akhadhat hatta tuaddi. Orang yang ambil barang wajib menanggung apa yang dia ambil sehinggalah dia kembalikan barang itu. Dia ambil duit, bagi balik. Dia nak taubat, kena bagi balik.
Kalau benda tu dah tak ada, dah rosak ke apa ke, kena ganti nilai yang sama. Kena ganti nilai yang sama. Benda tu dah tak ada dah, ganti nilai yang sama. Itu baru betul-betul bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibn Rushdi kata, kalau barang dia sudah hilang, kan, dah tak ada dah, maka hendaklah dinilai dengan nilai semasa, kan, dengan market price. Harga dia sekarang berapa, ganti, bayar balik. Sekarang timbul masalah, kita nak taubat, tapi mangsa kita tu, tak kira lah mangsa kita tu adik kita sendiri ke, jiran kita ke, kawan kita ke, orang asing ke, mangsa kita tu sudah meninggal dunia, dah mati dah. Kita nak taubat ni, kita buat jahat dekat dia 20 tahun yang lalu. Sekarang kita kena COVID, ada long COVID, duk batuk lah, nak bernafas tak boleh lah, nak berjalan pun dah tak berapa, nak kuat dan sebagainya. Duk teringat ni, aku ni tak lama ni, kita ada sakit, kita kencing manis lah, kan, duk ulang alik, dialisis dan sebagainya, mata dah rabun sebagai contoh, kita ada sakit, maka kita kata tak boleh, aku kena taubat ni, rasa tak lama hidup ni. Maka kita duk ingat, duit ni nak bagi kat anak ni, rumah ni nak bagi kat isteri kita, apa semua duk bagi harta, teringat yang kita 20 tahun dulu kita pernah buat zalim pada orang, kita pernah tipu dia. Kita cek orang ni, dia dah mati dah. Dia dah mati dah. So macam mana kita nak minta maaf dengan dia? Yang anak kita tak apalah, kita bagi harta isteri kita bagi harta siap-siap. Ni mangsa kita ni, yang kita buat jahat dekat dia 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu. Dia mati dah. Macam mana kita nak buat? Maka para ulama berbeza pendapat dalam masalah ni. Macam mana nak selesaikan taubat kita yang buat jahat pada orang, yang mana orang tu dah mati. Orang tu dah mati. Macam mana kita nak taubat? Pendapat yang pertama di kalangan para ulama, nombor satu, pendapat yang pertama kata tidak ada taubat bagi dia. Apa dia? Tidak ada taubat bagi dia. Ini berat. Pendapat yang pertama ni berat. Kalau mangsa kita dah mati, kita nak taubat kepada Allah, kita terikat dengan dia, cari dia, dia mati dah. Maka pada ketika itu, pendapat yang pertama di kalangan para ulama, tidak ada taubat bagi kamu. Tidak ada taubat bagi kamu. Habislah, tutuplah. Ini dahsyat. Ini dahsyat. Pendapat yang pertama ni dahsyat. Alasan apa? Alasan kerana dia tidak lagi dapat meminta maaf kepada mangsa dia. Maka apa yang dia boleh buat? Dah habis dah peluang untuk dia minta maaf. Maka dia tak apa, dia nak taubat dengan taubat yang sempurna dah tak ada dah. Hanya tinggal dengan Allah sahaja. Mangsa dia tak ada dah. So macam mana dia nak buat? Apa yang dia boleh buat ketika itu hanyalah memperbanyakkan amal soleh. Buatlah baik banyak-banyak, sebagai persediaan nanti di akhirat dia akan jumpa orang tu. Siaplah diri. Siap macam mana? Buat benda baik, pahala biar banyak, supaya bila kita jumpa orang tu nanti di hari akhirat, kita jumpa dia dalam keadaan pahala kita banyak. Agak-agak mampu tak nak buat yang ni? Saya duk tengok pendapat ni tuan-tuan. Saya duk tengok pendapat ni, saya sendiri rasa takut. Saya sendiri rasa takut. Takut kalau saya ada buat naya dekat orang. Kita duk rasa pahala kita pun tak cukup untuk tampung diri kita seorang. Tiba-tiba nak bawa pahala yang banyak, nak jumpa dengan mangsa kita. Hak ni tak boleh nak fikir tuan-tuan. Tak boleh nak fikir macam mana kita nak buat. Pendapat yang pertama ni kata, dia tidak boleh hatta nak bersedekah
atas nama mangsa tu pun tak boleh. Dia tipu kawan tu berapa banyak? 20,000. Tak apalah, ambil duit 20,000, dah ada 20,000 ni, sedekah kat masjid atas nama mangsa dia hak 20 tahun lepas. Pendapat yang pertama kata tak boleh. Alasan dia kerana sedekah yang diberikan itu tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, yang mana Nabi kata, la tuqbalu salatun bighairi tuhur wala sadaqah min ghulul. Nabi kata, hadis ini dalam Musnad Imam Ahmad dan Sahih Muslim, tidak akan diterima sembahyang yang dilakukan tanpa bersuci, tak ambil wuduk, tak mandi hadas, tapi pergi semayang. Semayang macam ni Tuhan tak terima. Dan nombor 2, Nabi kata, sedekah daripada hasil corruption, dengan cara yang salah, maka sedekah hasil haram ni Tuhan tak terima. Nabi kata, ini adalah pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, pendapat yang kedua, dan ini pendapat jumhur ulama, majoriti ulama. Pendapat ni senang sikit, agak menggembirakan kita. Pendapat yang kedua ni, dan dia pendapat majoriti ulama. Dia kata apa? Pendapat jumhur ulama, kalau kita tak boleh bagi dekat mangsa tu sebab dia dah mati, ni 20,000 ni hak kita tipu dia dulu, ada 20,000, pergi cari dia, dia dah mati dah, orang tunjuk ni kubur dia, kita nak buat apa duit 20,000 ni? Maka ulama yang pendapat yang kedua ni, jumhur kata, bolehlah kita bagi kepada keluarga dia, bagi pada waris dia. Siapa waris dia, tuan-tuan? 5 orang. Waris utama kita panggil, waris utama. Ayah dia, kalau ayah dia masih hidup. Mak dia, kalau masih ada lagi. Pasangan dia, spouse dia, isteri dia ataupun suami dia. Anak lelaki dia ataupun anak perempuan dia. Ini waris utama lah kita panggil. Kita mengaji faraid, kita panggil waris utama. Hak lapis, hak mula-mula tu 5 ni. Pi cari 5 ni. Ada tak ayah dia ke, mak dia ke, pasangan dia ke, anak dia ke, pi cari, bagi tahu. Ni duit 20,000, ambil, bagi dekat dia. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama. Manakala bab sedekah tu, kita 20,000 tu, kita nak bagi dekat masjid, nak bagi dekat maktafiz atas nama mangsa yang kita tipu dia lama dah, tapi dia dah mati. So kita sedekah atas nama dia. Ni atas nama kawan aku dulu ni yang aku tipu dia. Niat untuk dia, bukan untuk kita, untuk dia. Sebab kita takut dosa. Takut dosa, tak mau duit ni bagi dekat masjid, bagi dekat maktafiz untuk dia. Maka jumhur ulama kata, supaya bila kita sedekah dengan harta haram ni, dia ada 2. Satu, mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi pahala kepada kita. Sebab apa pahala kepada kita? Sebab kita menunjukkan kesungguhan taubat kita, tak mau benda haram, tak mau dah benda haram. Benda hak baru buat ke, yang dah lama buat, kita tak mau. Maka kita bagi benda tu, aku tak mau. Ni harta haram. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima taubat kita. Dia bagi pahala kepada kita, kerana kita menyesal di atas dosa lampau kita. Satu. Yang kedua, untuk kita buat tazkiyah, purification. Kita bersihkan. Mana harta kita yang ada ni berapa juta, 1 juta, 2 juta ke harta kita yang ada, senaraikan hak mana halal, hak mana haram. Cek tengok, ada yang haram ataupun syubhah. Bersihkan yang haram, yang syubhah aku tak mau. Maka bila kita buat tazkiyah, kita buat purification, maka Allah Ta'ala bagi pahala tersebut. Pahala sebab tazkiyah. Jadi siapa-siapa yang ada duit riba, duit judi, duit apa-apalah yang haram ke, yang syubhah ke, bagi kan, bagi kepada orang.
bagi orang cacat ke, bagi kepada pelajar sekolah yang tak mampu bayar yuran ke, bagilah kepada siapa-siapa. Aku tak mau duit ni sebab duit ni haram. Maka mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi pahala kepada dia kerana perasaan dia rasa menyesal, rasa berdosa dengan benda yang dia buat. Maka berkata Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, Imam Ghazali sebut dalam kitab Ihya Ulumuddin, dia kata pendapat yang menyatakan bahawa kita tidak boleh bersedekah kecuali dengan harta yang halal, dia kata ini hanya berlaku jikalau sedekah itu diniatkan untuk dapat pahala untuk diri sendiri. Yang tu betul. Manakala kalau kita serahkan harta tu sebab kita tak mau harta tu, kan, nak bebaskan diri kita, yang tu kita dapat pahala sebab kita menyesal. Ini penjelasan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Maknanya katalah kita tipu orang. Kita tipu orang, duit kita juta-juta. Kita pun nak buat amal kebaikan. Sponsor 2 orang pergi umrah tiap-tiap tahun. Tiap-tiap tahun ada 2 orang. Seorang 6,000, 2 orang 12,000. Semoga dapat pahala. Hak ni Imam Ghazali kata tak dapat pahala. Sebab masa dia sponsor orang pergi umrah tu, dia niat dia nak buat baik, dia nak dapat pahala daripada duit haram tadi. Yang tu tak boleh. Tapi kalau dia ada duit haram, oh ni duit haram ni, aku tak mau duit haram ni, aku berdosa ni, aku nak taubat kepada Allah Ta'ala, aku tak mau buat dah benda ni, maka hak mana duit haram, dia nak perhabis, dia tak mau, dia benci duit haram. Maka cara dia macam mana? Sponsor orang pergi umrah, buat masjid, buat sekolah, sebab dia tak mau duit haram. Itu barulah Allah Ta'ala terima dia, taubat dia. Mudah-mudahan ada pahala daripada Allah. Dan begitulah juga kan pendapat Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala, dia kata pahala akan menjadi milik orang yang pemilik asal duit tersebut. Pahala sebenar dapat kepada pemilik asal duit itu. Manakala orang yang buat dosa tadi, pahala kat mana? Pahala kerana dia bertaubat kepada Allah. Itu penjelasan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Jadi sidang hadirin mukminin, mudah-mudahan seboleh-bolehnya kita janganlah jadi scammer. Janganlah duk tipu orang. Duk ambil duit di orang dengan cara memperdayakan manusia. Jangan. Sebab bila kita nak taubat, kita nak masuk alam satu lagi, susah kita. Susah. Kan? Sangat susah. Kita ni tuan-tuan kerja kilang. Dengar kata kilang nak tutup, gelisah. Tak boleh nak kata apa. Duk terbayang anak bini, duk terbayang kereta bulan-bulan nak bayar, rumah nak bayar, duk terbayang macam-macam. Kita jadi pegawai kerajaan. Bos panggil, kata kita kena gantung. Bila kena gantung, gaji apa? Gaji separuh ke gaji penuh? Kena gantung. Separuh kan? Separuh. Kalau gaji 10,000 tinggal 5,000. Kalau gaji 5,000 tinggal 2,500. Oh, panik tuan-tuan, panik. Pasal apa? Dapat gaji separuh, nak bayar tu anak sekolah macam mana? Cemas kita. Hak ni cerita kita malam ni bukan majikan kita, bukan bos kita, bukan pemilik kilang tuan-tuan. Hak cerita kita malam ni Allah. Kita di alam satu lagi yang kita semua ni tak tahu apa akan jadi. Jadi mudah-mudahan kita tak terlibat dengan benda macam ni. Tapi kalau terlibat, fikirkanlah secepat mungkin untuk kita minta maaf dengan mangsa kita, kembalikan hak dia, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.